Hai, salam semua. Hari ini Kak Ida nak share resepi pulut panggang kosong, nak makan dengan rendang atau kari dan sebagainya. Sekejap lagi Kak Ida nak tunjuk cara masak dan buatnya. Jom kita pergi ke dapur. Bahan-bahan untuk pulut panggang kosong, Kak Ida menggunakan 3 cawan beras pulut. Kak Ida rendam selama 2 jam, ya. Dan bahan yang lain 3 cawan santan. Sukatan dia 3 cawan pulut bersamaan dengan 3 cawan santan, ya. Kalau nak buat apa-apa pun kita menggunakan sukatan cawan metrik macam ni senang, ya. Kak Ida menggunakan cawan metrik, ada dijual di kedai bakery, ya. Kemudian Kak Ida letak 2 ulas bawang kecil atau setengah ulas bawang besar, ya. Kita tumbuk halus dan sedikit garam, ya, supaya jadi sedap nanti pulut kita nanti. Kemudian pulut tu dibilas, ya. Selepas dibilas, ditapis. Kita tapis. Bila dah tapis tu, kita boleh kukus, ya. Kita kukus di kukusan, ya, nampak ni. Kita kukus lebih kurang selama 10 ke 15 minit, ya, untuk dia kembang. Dan untuk buat ruang-ruang udara tu kita kena buat lubang-lubang macam ni lah, ya, supaya cepat masak. Kita tutup. Kita tengok sekejap, ya. Kemudian kita ratakan balik, terbalikkan pulut supaya dia masak serata nanti, ya. Selepas kita kukus, nampak tu pulut tu dah masak, ya. Kita dah boleh angkat, ya. Nampak cukup cantik, bulat kan dia punya pulut tu. Dan kita siapkan bahan-bahan dia, santan tadi bersama dengan garam dan bawang, ya, bawang kisar kita gaulkan. Kita gaulkan serata. Lepas tu kita terus masukkan pulut tadi, ya. Panas-panas tu kita masukkan pulut tadi, ya. Kemudian kita gaulkan serata supaya nanti santan tu meresap di pulut tu. Dan kalau menggunakan santan kotak, kita letakkan sedikit minyak, ya. Kalau santan biasa tak payah, ya. Kita gaul dia, kemudian kita perapkan sekejap. Bila dah perap, nampak tu dia dah kering, ya. Air tu bila perap sekejap, air tu meresap dekat pulut tu, dah kering. Dan kita boleh kukus, ya, kukus semula. Kita kukus hingga pulut tu cukup masak, ya. Tu dia, kita buat lubang udara supaya pulut tu serata masak dia nanti, ya. Tu dia, Kak Ida buat bulat-bulat. Kita tutup. Kukus selama 10 hingga 15 minit. Kita angkat dan kita kacau-kacaukan dia sekejap. Nampak cantik kan? Pulut tu nampak menarik. Dan kita kukuskan semula sekejap. Lepas tu kita tengok balik. Wah, dah masak dah pulut ni, ya. Bila dah masak, kita sejukkan sekejap, ya. Kemudian kita siapkan daun pisang yang telah dikoyak-koyakkan sama saiz, ya. Tu dia, daun pisang ni kena sama saiz. Nanti sebab kita nak buat pulut tu kena daun pisang yang lebar sedikit, ya. Kalau daun pisang tua keras, kita kena layurkan sekejap. Kalau daun pisang muda lembut tak payah, ya. Ni sebab daun pisang ni daun pisang tua, jadi Kak Ida layurkan sekejap. Tu dia, kita layurkan. Selepas layurkan tu, kita sapukan sedikit minyak supaya pulut tu tak melekat di daun pisang nanti, ya, bila kita bakar. Ni dia, sapu minyak. Dan kita letak pulut atas daun pisang. Kak Ida gulung, ya. Gulung tu kena padat-padat tau, ya. Tu dia. Kemudian kita gulungkan semula, ya. Tarik balik.
Dia. Kita tarik-tarik bagi padat. Kita gulung-gulungkan dia. Kemudian kita bagi padat tu kita tekanlah hujung jari depan, hujung jari belakang ya. Kaedah menggunakan stapler. Kalau tak ada stapler, kita boleh gunakan juga dengan dengan lidi ke apa ya. Kaedah menggunakan dua cara, satu menggunakan stapler, nampak tu cantik kan stapler. Dan satu lagi kaedah menggunakan lidi ataupun toothpick tu ya. Dia congkak gigi itulah ya. Kita menggunakan congkak gigi tu. Ya, tu dia. Kalau panjang hujung daun tu, kita guntingkan sedikit ya, sebab nanti nak bakar nanti terlampau panjang pula ya. Kita potongkan sedikit, nampak cantik. Kita potong sampai habis. Bila dah habis potong tu ya, kita siapkan kuali lepeh, kita letak sedikit minyak saburkan minyak atas kuali tu. Tujuan letak minyak ni supaya nanti kalau tak ada minyak, daun tu akan cepat koyak. Kalau ada minyak, daun tak akan koyak ya. Dia lambatlah nak proses koyak dia tu ya. Jadi ni dia kaedah menggunakan kuali lepeh. Dan sapukan minyak di atas daun tu juga ya. Kita bakarlah dia ya. Ada orang tu nak yang macam hangus-hangus sedikit, ada orang tu tak nak hangus ya, terpulang pada masing-masing ya ni. Kaedah bakar kali ni kekuningan sedikit ya. Dan daun pisang ni makin lama dia akan makin kecut ya. Tu dia, kita balik-balikkan dia supaya sama rata masak. Pulut ni sebenarnya dah masak, tapi kita nak jadikan bau dia, nak jadikan macam bau pulut panggang tu dan bau daun pisang tu, kita bagi garing sedikit, bagi di kekuningan nanti pulut tu dalam tu. Okey. Ni dia. Kenapa pulut ni boleh pecah, daun ni boleh pecah? Pasal daun pisang ni nipis ya. Kalau daun pisang nipis tu, kita buatlah 2 lapisan ya. Tu dia kaedah balik-balikkan dia. Cantik kan? Dah serata tu, boleh kita angkat. Bila dah masak, kita sejukkan. Dah sejuk, kita bukakan lah macam ni. Lepas tu kita potong-potong. Nampak cantik kan? Baru kita potong-potong macam potong lemang tu ya. Ni dia. Tara dah siap dah pulut panggang kosong kaedah ni. Kaedah makan dengan kari daging nampak ni. Nampak cukup menyelerakan ya. Okey. Selamat mencuba. Salam kasih sayang daripada Kaedah. Mudah, cepat, sedap, menyelerakan. Bye. I love you. Hai semua. Ni lah dia Kaedah punya pulut panggang kosong tadi ya. Dia seakan-akan lemang, tapi lemang kena letak dalam buluh ya. Tapi kali ni Kaedah untuk ringkas. Kalau seandainya kau tak ada masa nak buat lemang ataupun nak beli ke apa, jadi ya ringkas saja. Kita buat macam ni, pulut panggang kosong ya. Kalau nak letak jagung dalam dia pun boleh, nak letak kacang merah dalam dia pun boleh ya. Terpulang pada masing-masing ya. Ni dia Kaedah buat pulut panggang kosong yang Kaedah makan dengan kari daging yang Kaedah masak tadi. Ni dia. Ni dia ya. Jadi dia pun seakan-akan lemang juga, tapi cuma tak rasa buluh dia lah, cuma dia rasa daun pisang dia saja ya. Okey. Jadi sesiapa nak buat nanti buat. Nak kalau kita dapat macam raya tahun ni, kita raya raya terkejut ya, raya terkejut. Jadi benda macam ni kita boleh buat di malam raya ya. Kita rendam pulut sekejap, lepas tu kita boleh buat buat pulut macam ni ya. Okey, nampak ni Kaedah nak makan, nampak ni. Pulut dia cukup cantik ya, dan bulat dan padat ya. Bila kita gulung tu kena padat-padat ya. Ni dia Kaedah nak makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaedah nak makan dengan dengan kari daging. Memang sedap sebab dia ada bau-bau daun pisang tu ya. Ya Allah. Okey, selamat mencuba. Salam kasih daripada Ida. Bye, I love you.